forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap BN mohon Mahkamah Rayuan batalkan kemenangan Hadi di Marang. Barisan Nasional mohon Mahkamah Rayuan untuk membatalkan kemenangan Presiden Abdul Hadi Awang di kawasan Pahang Marang semasa pilihan raya umur 15. Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arif berkata calon BN kawasan itu Jasmira Osman pada 28 Jun telah mewafatkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Nasional bagi kawasan Marang, Jasmira Osman, rupanya dia telah pun mengemukakan rayuan ke Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang mengekalkan kemenangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Jadi Muhammad Baharudin Muhammad Arif sebagai peguam yang mewakili Jasmira memberitahu bahawa notis rayuan telah pun difailkan pada 28 Jun yang lalu. Pada 27 Jun, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak petisyen pilihan raya yang difailkan oleh Jasmira untuk mencabar kemenangan Abdul Hadim. Jadi Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani memutuskan Jasmira gagal membuktikan wujudnya unsur rasuah mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi dia tak puas hati, maka dia file satu lagi. Retinya saudara, bukan reti dia sudah ditolak 100%. Perbicaraan akan berjalan lagi, kita tunggulah saudara. Dan saya melihat bila bercakap soal Terengganu ni saudara, sebagaimana yang saya nyatakan seminggu yang lalu, beberapa malam dulu saya katakan bahawa ruang untuk Terengganu untuk kembali kepada penguasaan UMNO Barisan Nasional ada, bukan tak ada. Tambah lagi apabila bersama dengan di bawah Pakatan Harapan, di bawah Kerajaan Perpaduan ini saudara, maka undi itu menjadi lebih solid. Dan kunci kepada persoalan ini adalah di Kemaman. Dari dulu lagi saudara, bila zaman Allahyarham Tan Sri Wan Mokhtar, Kemaman itu stabil, maka seluruh negeri Terengganu pun stabil. Tapi bila saja waktu Tan Sri Wan Mokhtar bertanding di Kemaman juga, dan beliau gagal di kursi DUN Kemaman, maka Terengganu pun jatuh ke tangan pimpinan parti PAS saudara. Tapi bila saya melihat saudara, pada hari Sabtu lepas, kehadiran bukan sikit saudara, puluhan ribu anak muda yang menyambut ketibaan Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi di Kemaman Terengganu. Saudara, kalau diambil kira saudara, kalau kita melihat dari segi gambaran yang ada dipapar dalam media sosial, saya mengatakan bahawa kedudukan Perikatan Nasional di negeri Tengah Darul Iman itu dalam keadaan nazak. Kerana anak-anak muda sudah kembali saudara. Jadi banyak, bukan tak ada isu di Terengganu, isu penjualan tanah lah, pemberian tanah, penyelewengan, dan semua ini mengundang rasa jelik di hati rakyat Terengganu untuk tidak lagi mau melihat penyu menangis di Rantau Abang. Sebagaimana yang selalu saya katakan, Terengganu ni paling penting sekarang adalah calonnya. Dia bukan hanya keyakinan rakyat sudah ada. Cuma calonnya perlulah diturunkan adalah calon-calon yang diharapkan dihajati oleh rakyat bawahan. Artinya pimpinan di Terengganu perlu menyelam ke bawah saudara. Sebab saya katakan, Kemaman merupakan indikator politik Terengganu. Kalau dari Kemaman puluh ribu anak muda membawa gelombang biru 2.0, saya rasa rakyat semakin yakin bahawa hari-hari terakhir penguasaan PAS di Darul Iman sudah pun semakin terjelma. Ya, kabarnya dari Kemaman, saya dipahamkan, sudah pun dijawab di Hulu Terengganu. Apabila ribuan anak muda juga sudah kembali menyokong UMNO atas kesedaran mereka di Hulu Terengganu bahawa kestabilan politik itu adalah merupakan jaminan kepada penambahan ekonomi negara dan kestabilan ekonomi mereka. Begitu juga saudara, para pengundi di seberang Takir. Bukan saya tak dapat laporan saya. Seberang Takir yang dipimpin oleh mantan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Razif, kabarnya semakin mantap. Mereka sudah bersedialah untuk menoktahkan pengaruh PAS di sekitar kawasan di seberang Takir dan juga daerah yang berhampiran. Jadi Kuala Terengganu yang agak memeranjatkan saya, Kuala Terengganu juga bakal merubah segalanya kali ini. Dan kabar angin dipahamkan, diberitahu pada saya bahawa angin peralihan sedang melanda negeri Terengganu.
Teman-teman, semangat dah ada, indikator dah ada, cuma balik kepada calon. Ya, saudara Muhammad Liman, ada rakyat Terengganu yang dilanda banjir lalu tidak mendapat bantuan. Jadi fahamkan bantuan daripada kerajaan persekutuan telah ada. Memang kerajaan persekutuan telah menyediakan, tak silap saya, 100 juta, tak silap saya. Tapi macam mana kata Mak Liman, ada rakyat Terengganu yang dilanda banjir masih belum dapat lagi. Ini mengundang masalah yang rakyat marah sangat saya. Saudara Hamizah, terima kasih. Jadi katanya Saudara Azlin, dia kata PAS harap ada dana daripada Atuk. Pulanglah. Yang penting Saudara Iro, saya setuju, perpaduan adalah tetap terbaik. Itu keadaannya. Boy Sancho, Waalaikumsalam, salam perpaduan. Jadi Saudara Wans, Parlimen hari tu 8,000 je Pakatan Harapan kat Parlimen Kemaman. Saya pengundi PH, BN kena aktif sikit kat Geliga. Geliga tu dekat Masjid Geliga lah saudara ya. Dan saya dipahamkan Jumaat ini penasihat UMNO yang muda Tengku Razila Hamzah, beliau akan turun ke Kemaman. Sebab mana saya katakan saudara, Kemaman adalah Kuwait of Malaysia. Di Kemaman itulah yang mulia Tengku Razila Hamzah mewujudkan Petronas. Jangan lupa, kekayaan Terengganu ada di Kemaman. Saya rasa kehadiran yang mulia Tengku Razila Hamzah, beliau mau melihat sejauh mana kekayaan negara yang kita miliki itu benar-benar dijana di situ saudara. Pakatan Harapan dan BN UMNO kata Saudara Azizul Abdul Hamid boleh menang. Saya gambaran saja, gelombang hijau bertukar ke gelombang biru di Terengganu. Itu laporan Saudara Alias Abdul Latif. Saudara, saya harap saudara begini saudara, janganlah saudara maki Hamun UMNO tak guna saudara. Kalau itu realitinya, terimalah hakikat. UMNO tak pernah marah pun bila kita tengok bagaimana ada himpunan kononnya Kedah berselawat, penuh stadium. Tak ada pun kita nak maki Hamun. Jadi bila melihat begitu ramainya anak-anak muda di Terengganu sudah pun hadir di Kemaman hari itu, saya pun terperanjat saya. Sepanjang jalan saya ingat berapa kilometer tu anak-anak muda dengan motosikal baju biru dan mereka mewujudkan gelombang biru 2.0. Saya yakinlah. Lebih-lebih lagi kawasan di Geliga, itulah kawasan Cukai. Cukai itulah tempat Kuwait of Malaysia saudara. Saudara Syed Adnan, Saudara Faizlah Abdul. Jadi saya rasalah apa-apa pun perlu dilaksanakan. Cuma sekarang ni, sebelum ini saya nak mengulas sikit saudara. Kadang-kadang saya mendengar, bukan saya tak mendengar, saya menghayati apa yang ada. Saudara Boy Sancho dia kata yakin bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mampu merampas Kedah dan Terengganu insya-Allah. Tapi kata dia kata janganlah yakin sangat, nanti terciduk. Betul. Jangan overconfident. Usaha kena digigihkan. Jadi saudara Raiza dia kata betul lah tu, dia kata bila mereka boleh buat apa saja, kita tak boleh. Bila tengok anak muda ramai di Terengganu, salah pula. Mereka boleh buat, itu keadaannya. Dan saudara lihat sendiri saudara. Saya menghayati, bukan tak saya hayati apa yang berlaku, apa yang tersiar dalam media sosial. Ini antara mereka yang hadir ke pentas-pentas politik, pentas ceramah. Sebab tapi belum lagi diketahui apakah kursi itu milik siapa calonnya, belum tahu lagi saudara. Tapi apabila dibubarkan saja, contohnya di kawasan Bagan Pinang di Port Dickson. Di kawasan Bagan Pinang Port Dickson saya menghayati antara penceramah yang ada adalah mantan. Dia dulu pernah jadi ketua putih UMNO, tapi sekarang ni sebagai ahli parlimen Masjid Tanah, dia adalah orang sebelah sana saudara. Tetapi bila dia berbicara, saya kata apa yang nak bawa? Saya dengar apa yang mahu diwujudkan dalam pilihan raya untuk negeri DUN polisi di Bagan Pinang polisi ni, apa nak dibawa? Perubahan apa yang diharapkan? Apa janji untuk rakyat, yang keberuntungan rakyat? Cuma saya dengar dia menceceh lah. Jadi dia dah jadi Makcik Minah Letih. Dia menceceh cerita bahawa dulu wakil ahli parlimen daripada yang Mak Berhormat Perdana Menteri dulu jadi ahli parlimen Port Dickson. Dia sukalah dulu berlari di tepi pantai sambil kutip sampah. Saya kata, apakah itu gambarannya bercanda di tepian pantai itu sebagai isu politik? Jadi dia kata bahawa lepas itu dah ke parlimen pun berlari-lari jugalah nak masuk ke Dewan. Apakah itu isunya? Kalau nak bagi kritikan, bagi tahu sejauh mana Perdana Menteri dulu dia jadi ahli parlimen. Apa dia bawa di kawasan
Bagan Pinang. Itu perlu dipersoalkan. Saya yakin mungkin dia tidak mempunyai informasi dan dia yakin bahawa Perdana Menteri tentulah membawa banyak perubahan di kawasan di Bagan Pinang. Setelah malahan bila dia mencerita pumpang tak ada apa. Cerita tentang katanya mereka terdiri daripada kalangan pemimpin yang bersih. Ini saya terkejut. Sebab saya rasa dia ni tak buka kot helaian sejarahnya. Waktu dia memimpin Puteri UMNO, persoalan macam mana orang mengatakan, ada orang mengatakan bahawa Puteri UMNO wang sejumlah 5 juta tu ke mana perginya. Itu keadaan saudara, jangan lupa benda itu saudara. Sebelum UMNO, Barisan Nasional ditumbangkan pilihan raya 14 dulu. Jadi tak payahlah nak katakan kami adalah pemimpin yang bersih. Saya kata bersih tang mana? Tang mana bersihnya? Apakah dia lupa bahawa pimpinan daripada Perikatan Nasional tu masih lagi sekarang ni sedang berada di mahkamah. Masih lagi dalam pembicaraan. Ada juga pimpinannya sedang disiasat. Jadi bagi saya bukan isu yang mahu ditonjolkan. Begitu juga bila saya dengar lah ni, seorang lagi Mamat ni daripada Perlis datang sebagai perasmian. Memanglah waktu dekat parlimen dia bercakap pumpang. Saya memang suka anak muda. Dia letakkan dia punya telefon bimbitnya itu, ambil gambar tu, konon dia share live lah dalam media sosial. Saya sayang anak muda. Saya suka anak muda. Yalah, suka anak muda lah. Kerana suka anak muda lah yang ada cerita-cerita yang di sebaliknya. Tetapi bagi saya, apa cerita dia? Rugilah rakyat Bagan Pinang yang hadir ceramah Perikatan Nasional malam tersebut. Saya rasa rugi. Tak ada apa. Lain tak ada, maki hamun terhadap pimpinan. Dan akhirnya saya dengar, ceritanya menzahirkan kekecewaan. Bahawa dia disingkirkan oleh UMNO, dia diketepikan oleh UMNO. Artinya masih ada kasih dan sayang pada UMNO. Macam seorang tu lagi lah saya. Bahawa kata UMNO sudah menjalani musim gelap. Kenapa perlu apa disebut pasal UMNO? Kamu tidak lagi menjadi ahli UMNO. Sepatutnya kamu mewakili Pakatan Perikatan Nasional. Apa yang kamu nak bawa? Berilah kepercayaan pada kami akan menguruskan 1, 2, 3. Ini tidak. Berdolak dalih Ogos. Saya kata Ogos. Sebenarnya Ogos kemerdekaan. Kononnya, bila yang bawa Perdana Menteri mengatakan ada usaha-usaha. Mereka mahu menjatuhkan pimpinan kerajaan. Dia balas gitu. Saya tak kata apa. Saya kata hari Ogos. Bulan Ogos saya nak buat apa? Kita rasa bulan Ogos bulan kemerdekaan. Jadi saya kata rugilah orang. Saya haraplah agar teman-teman bila tengok poster, kalaulah yang datang nak berceramah di pentas politik tu orang yang sebegitu saudara. Saya tak nak sebut nama. Saya rasa tak layak untuk saya menyebut nama mereka. Saya minta maaf lah saudara. Kalau mereka hadir tu tak payahlah. Buang masa saya saudara. Cerita lain tak ada. Kita nak dengar. Saudara Azizul Abdul Hamid, itu mereka pengkhianat. Kita akan melihat, kalaulah dilihat mereka ini yang telah pun disingkirkan daripada UMNO dan sekarang mereka menyerang kepimpinan. Bagi saya, lain tak ada lah. Cuma nak membalas dendam. Bagaimana berlaku di Selangor. Naik pentas politik, dia cerita, saya dulu tak setuju begitu. Saya tak setuju begini. Kemudian saya disingkirkan. Saya dipecat. Jadi kamu nak mengadu pada rakyat supaya kamu boleh dikembalikan pada UMNO. Apakah itu matlamatnya? Itu persoalannya, saudara. Aizul Abdul Hamid, sebenarnya betul lah. Masa dia jadi Menteri Kesihatan, itulah menteri yang paling gagal sebagai Menteri Kesihatan. Saudara Dian Shah, ceramah politik, mereka bukan nak santuni masalah rakyat. Itu yang saya lihat, saudara. Semua parti, bukan mereka mahu bercerita tentang rakyat, apa yang harus dilakukan, harga barangan ini sebagaimana. Contoh bagilah pandangan. Ini tidak. Serang peribadi pemimpin. Isunya lah sekali saya, lain tak ada. Yang diratib adalah DAP. Ini dilihat, saya melihat bahawa seolah DAP itu modal paling besar untuk menggamit yakin rakyat, untuk menyokong mereka. Saya kata inilah tersasarnya pemikiran mereka yang berada di sebelah sana. Yang bagi saya mereka dah tak ada modal. Sebab itu saya mengatakan bahawa yang mau ada si Anwar Ibrahim, saya lihat beliau menangani satu persatu. Sama ada cerita kalau orang ada korupsi, dia terus turun ke gelanggang. Sepatutnya pimpinan begitu.
Sama ada mereka daripada pembangkang ataupun daripada kerajaan, kalau kamu bernama pemimpin. Macam mana saya katakan semalam lah, saudara, amat mengecewakan apabila pemikiran rakyat dipusingkan. Saudara Marhakim, perut mereka dah kenyang semasa UMNO. Itu benar, saudara. Perut mereka bukan kenyang, saudara, dah penuh. Dah tepu kekayaan mereka miliki. Dan sekarang ini mereka membalun UMNO. Itulah wajah-wajah yang sekarang ini menagih sokongan daripada rakyat. Terpulang pada rakyat untuk melihat. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kita sebagai penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional supaya tak termakan dakwah-dakwah yang dimainkan oleh PN ni. Contohnya dakwah agama yang dia orang mainkan 2-3 hari lepas. Dan berbagai-bagai isu lagi kita kena ingat. Kita ini hidup mestilah kena aman damai supaya stabil lah. Bila negara ni stabil, ekonomi kita akan mampu. Kalau kita hidup bergolak asyik bertukar pemimpin aja, tukar Perdana Menteri aja, ekonomi bila nak maju, pelabur pun takut nak masuk. So, jika ekonomi kita stabil, so kita akan hidup lebih tenang. So, kita hidup boleh ekonomi baik. So, barang-barang akan mula turun. So, kita berharap semua pada penyokong Pakatan Harapan Malaysia Nasional tidak termakan dengan dakwah yang dibawa oleh PN. Okey, tuan-tuan, jumpa lagi. Jangan lupa menyokong terus kerajaan perpaduan. Dan PMN Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.